maka Allah akan gunakan masa dia dalam keadaan yang terbaik dan yang boleh bagi manfaat pada akhirat dia. Tapi pada Allah Subhanahu wa ta'ala dah tak suka nak jauhkan hamba tu daripada dia, maka Allah akan sibukkan dia dengan sesuatu benda yang tidak ada faedah untuk diri dia. Ramai orang tuan-tuan lepas sembahyang maghrib ni apa watak mereka? Ada orang yang sembang, ada orang yang ada urusan dengan gambar, TV sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita mai masuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan masa kita yang terbaik sekali. Ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pada kita. Orang mukmin bila dia duduk dalam rumah Allah, dia tenang hati dia macam ikan yang berenang dalam air. Tenang dia ikan tu. Kita tengok ikan tu berenang dalam air. Tak kira lah kolam depan rumah kita apa, ikan koi ke, tenang. Tapi orang yang banyak dosa, mujrim atau fasik, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak sempitkan dada dia, dia rimai duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana burung yang duduk dengan sakar. Dia rasa rimai, dia rasa sesak dan dia rasa semua. Kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang aku lapangkan diri dia dengan Islam ni, orang yang aku nak bagi hidayah pada dia, aku akan lapangkan diri dia dengan Islam. Maknanya dia rasa senang, dia rasa tenang. Benda agama dia rasa senang untuk diri dia. Nak main ceramah, nak duduk maghrib sampai isyak ni tuan, bukan satu benda yang mudah. Dia luar biasa. Semua orang tak boleh duduk. Orang boleh tengok bola, boleh tengok gambar, boleh sepak berjam-jam. Tapi bila kita nak cerita, nak duduk dalam masjid, duduk dalam surau, bukan buat apa-apa, bukan dia ceramah pun, tapi dia nak duduk tu, dia rasa resah dalam diri dia. Yang ni tanda-tanda Allah nak jauhkan diri dia daripada Allah SWT. Tapi bila kita benar agama lah, semayang ke, kita nak buat qiyam ke, kita nak buat ibadah ke, semua kita rasa mudah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah akan lapangkan diri dia untuk Islam. Ui, malam ni mana ada ceramah? Malam esok ada ceramah. Dia seronok. Nanti ada share kat aku lagi kan. Ada video-video apa share kat aku, dia seronok. Dia dengar, dia naik radio, dia dengar ada tazkirah, dia dengar azan dengan radio, dia seronok. Tapi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau beri hidayah pada dia, dengan benda Islam ni, dia rasa seolah dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Pertama, dia akan rasa sempit, dia akan rasa resah, dan dia akan rasa gelisah. Dayyiqan, dia akan rasa sempit. Harajan, dia akan rasa susah. Macam kata Allah Ta'ala, orang yang nak panjat pi ke langit. Umpamaan yang Allah bagi tu memang berat tu. Betul pernah tengok orang nak pi naik gunung yang tinggi, Everest kan? Tak payah Everest lah tuan-tuan. Tuan-tuan naik basikal, naik Bukit Ayun belakang ni pun kalau tak biasa menerap berapa. Tanya geng basikal. Kita tak pernah apa, tak pernah stretching apa sebelum-sebelum. Kita tak biasa jogging pun tak apa. Tapi sebelum hang naik basikal tu, hang kena buat regangan, otot hang duduk elok-elok, pegang semua hang kena buat elok, baru hang bawa hang tak jam. Dengan cerita naik balik pulau, naik ni Bukit Ayun belakang ni, sampai tangkem askar menerap tang tu. Askar ni bawa hang balik rumah tu. Sebab dia susah, bukan benda senang. Tu naik basikal. Kalau tuan-tuan naik, tuan-tuan pernah dah naik tu Bukit Bendera, tapi tak naik kereta api, jalan trek tu jalan. 4 kali mati duduk balik, tak sampai-sampai jalan, tak sampai jalan tak sampai. Tu Bukit Bendera tu tak kasih mamsak. Allah kata apa? Tu tak naik gunung Everest lagi. Tetapi tengok pengalaman orang naik gunung Everest tahun. Stamina tu buat latihan, naik turun, buat macam-macam dia buat ni, baru dia boleh naik. Sebab di atas tu dengan sejuk, dengan tak ada makanan, dengan banyak benda. Tu Everest. Susah lah, susah.
Tapi Allah kata orang yang tak mau dengan Islam, orang yang tak suka dengan Islam, orang yang Allah nak jauhkan dia, orang yang tertutup hati dia, Allah perumpamaan kita macam orang naik ke langit, punyalah susah, punyalah payah. Dia nak duduk maghrib isyak dalam masjid tu, dia punya rimah ni tak tahu macam mana. Bukan dia yang ceramah, bukan dia yang buat set up apa semua, tapi dia duduk di rumah kadang dia rasa semua. Oh, lepas dah start dah surau ni, selama ni duduk diam, surau ni ada ceramah pula-pula, dia jadi semua, dia jadi susah. Ceramah pun dia susah, tak ada ceramah dia jadi syok tu. Bagus, surau tak ada orang macam ni, bagus. Bila surau dah mula aktif, kita dah mula buat sesuatu pergerakan, dia rasa resah dan gelisah. Sila Iqlan tengok poster ustaz berhenti motor, tongkat motor 4 kali ludah di poster, lepas tu start motor jalan penuh. Sanggup dia, sebab dia tak suka benda-benda tu merimahkan dia, meresahkan dia. Sebab tu baginda Nabi SAW apabila mai pada orang kafir Quraisy, tuan-tuan, ketika itu orang rasa rimai dan orang rasa susah. Sebab apa yang Nabi bawa tu berlainan daripada apa rutin orang yang selalu orang buat. Saya nak kalau rutin tu tak baik, kita tukar, memang dia akan rasa susah, nanti kita akan rasa selesa. Rutin orang-orang kafir Quraisy ketika tu apa? Minum arak sama macam minum air mineral. Mungkin mereka ada kowe dan kuku yang boleh tekan tu minum air. Arak tu dah jadi macam biasa sangat dengan dia. Tiba Nabi SAW main, Nabi kata jangan minum arak, yang ni benda yang memabukkan, dia boleh tukar watak hampa daripada manusia kepada iblis. Kamu adalah gila wahai Muhammad. Dia kata Nabi gila. Kami duk buat tiap-tiap hari yang namanya tukar. Berzina satu benda biasa, eksploitasi wanita, orang miskin sering menjadi alasan daripada orang kaya. Semua benda tu biasa dah. Orang kaya tindas orang miskin, orang kaya tindas orang, menzalimi orang yang miskin. Hang niaga, hang menindas orang yang berhutang dengan hang dengan riba dan sebagainya. Itu biasa. Datang Nabi SAW melawan dan menongkah arus seorang-seorang. Orang bagi kat Nabi SAW gila, walaupun apa yang Nabi buat tu betul. Nabi kata jangan sembah manusia, jom kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembah manusia, jom kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan diri apa daripada penyembahan berhala selain daripada Allah. Benda tu, akidah tu bagus, tetapi akidah tu bila sampai pada orang kafir Quraisy, mereka rasa rimah, mereka rasa resah dan gelisah kerana Nabi SAW menongkah arus. Apa dia berkata? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Adakah kamu nak jadikan semua Tuhan kami, kamu nak jadi satu sahaja? Padahal Tuhan kami yang berjumlah 360 tak termasuk 3 berhala yang paling besar, Lata, Uzza dengan Hubal. 3 yang besar pun tak boleh selesai ribuan masalah kami. Macam mana Tuhan yang satu dan Esa boleh selesaikan semua masalah kami? Kamu adalah apa? Adalah, kita kata, gila. Dia kata kat Nabi SAW. Banyak tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, apa yang Nabi SAW kena ketika Nabi nak bawa mai Islam sehingga Islam boleh sampai dekat kita dengan keadaan selamat. Apa yang diterima oleh Nabi SAW tu bukan satu benda yang sikit, bahkan itu adalah benda yang sangat kaya. Kita cerita pasal maulid Nabi, kita nak apa? Betapa susah Nabi nak bina Islam pada satu hari. Apa demand? Kalau dulu ketika zaman Nabi Allah Musa AS, kaum dia demand pada dia apa dia? Wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami takkan beriman pada kamu selagi kamu tak bawa mai Tuhan seketui mai depan kami nampak. Okey, baru kami beriman. Kami tahu kata ada Tuhan. Tak ada, hanya dengan mai sembang derah tak ni, kami tak mau dengar cerita Tuhan, tak mau dengar. Ada bawa mai, tak ada, hang boleh terus jalan. Hanya dengan tengok dah muka ni. Tu level apa yang kena oleh Nabi Musa AS. Tapi Nabi SAW selaku Nabi Ulul Azmi, yang Nabi kena lebih teruk pada mereka. Apa Nabi kena? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر علينا لنا من الأرض ينبوعا. Wahai Muhammad, kami nak iman dengan kamu, kami nak kata kamu ni sebagai utusan Tuhan, boleh. Tapi ada satu syarat dia. Apa dia? Kami nak kamu tolong bawa keluar ayat daripada tempat yang kamu berdiri itu, tolong bawa keluar. Kami nak tengok level. Kami tak mau cerita Zam-Zam, cerita Nabi Ismail masa baby. Semua tu cerita lapuk. Kami hanya dengar sejarah dan cerita. Sekarang, wahai Muhammad, kami nak tengok kamu. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sehingga kami boleh lihat air terpancar keluar. Dan ayat tu kami nak minum untuk kegunaan kami sendiri. Itu pertama. Yang kedua dia kata apa? Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Okeylah wahai Muhammad, kalau Tuhan kamu tak boleh buat sesuatu faedah untuk diri kami, okeylah kami tak beriman, mungkin Tuhan tak mau baik kat kami. Sekarang kami request sekarang nombor 2 yang baiknya, boleh tak Tuhan kamu buat untuk kamu, bukan untuk kami tau, untuk Nabi dia. Kata hang Nabi dia kan, untuk kamu. Apa dia? Kebun yang dalam kebun tu ada kurma, dan dalam kebun tu ada inab. Inab ni maksud dia adalah anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Wahai Muhammad, sekarang kita berdiri ni dekat padang pasir. Beritahu kat Tuhan hang, kata Tuhan hang power kan, suruh buat dekat kawasan lapang sini besar ni, kami nak satu kebun tengah-tengah padang pasir ni, yang kebun tu ada buah-buahan, ada anggur. Dan tak cukup dengan tu, kami nak ada air dalam tu pula. Kami masuk dalam kebun tu, boleh minum air, boleh basuh muka, boleh sonok. Benda tu minta Tuhan hang buat, tapi bukan untuk kami, untuk diri hang sendiri. Kita nak tengok Tuhan hang boleh buat ke tak. Tuan-tuan, kalau orang tua bilang menjuah macam ni, cakap tu saja nak bagi sakit hati. Tak cukup dengan tu. Apa dia berkata? Aw tusqita alaina aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Okeylah wahai Muhammad, plan A buat baik dekat kami, plan B buat baik dekat kamu. Dua-dua plan baik hang tak mau. Okey, tak apa, kita main pada plan yang kasar sikit. Apa dia? Sekarang ni hang nampak dah langit kat atas kita. Nampak langit kalau biru kat atas kita ni. Aw tusqitas samaa'a kama za'amta alaina. Minta dekat Tuhan hang turun main langit atas kepala kami ni, seketui demi seketui kena kepala kami, kena jatuh pak kena atas kepala kami. Dan kata kami kalau tak beriman, Tuhan nak marah kami kan. Dan kami suruh Tuhan buat benda baik, Tuhan tak mau buat. Untuk kami pun dia tak mau, untuk orang pun dia tak mau. Tak apalah, bagi azab pun tak apa, kami boleh accept lah, tak ada masalah. Apa azab apa, langit nak turun, okey, kami no halnya buat turun langit. Tu level ketiga menjuah. Maksimum juah ni yang keempat apa dia? Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Macam inilah Muhammad. Kami cakap dengan hang buang, hang tak mau respon, duduk diam betul ya. Senang hang panggil malaikat, kami deal terus dengan dia. Ataukah hang panggil au ta'tiya billahi qabila, atau buat turun Tuhan terus ya. Center kami sembang dia. Sebab sembang dengan orang bukan boleh cakap pun tak mau, pun tak mau. Hang kata Tuhan yang kuasa, hang kata hang Nabi, tapi kami suruh hang baik, buat baik, hang tak mau buat baik. Tapi hang suruh kami suruh hang buat turun azab kat kami pun hang tak mau buat turun lah. Apa benar hang tak mau? Maksudnya kami tak boleh nak deal dengan hang, bukan hang orang sesuai nak deal. Hang duduk tepi, panggil Tuhan mai, kami settle sendiri dengan Tuhan. Tu ikutlah Tuhan nak bagi azab ke bala ke apa-apa. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ini ujian yang Nabi SAW kena. Dan betul Nabi kena. Macam mana Nabi Musa AS kena, yang suruh buat turun apa? Suruh buat turun malaikat mai, sama juga dia kena. Sebab tu kita jangan pandang Nabi ikut kelebihannya. Kita kata Nabi syok lah, boleh kahwin ramai,
Nabi syok lah ayat boleh keluar buat ni. Nabi tak apalah champion. Dia tengok Nabi ikut syok dia. Kononnya itu kelebihan yang Nabi je dapat. Takkan kami tak boleh nikah lebih berdapat? Takkan Nabi yang boleh? Tang syok dia tak tengok. Han tak tengok tang susah Nabi SAW. Ada 124,000 para anbiya alaihi salatu wassalam. Para rasul ada 313. Faminhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang Nabi cerita, kami cerita kat apa? Ada yang kami tak pernah cerita kat apa pasal Nabi ni. Ada Nabi yang kita tak tahu, yang Allah tak mention dalam Quran. Ada 25 Nabi yang Allah sebut dalam Quran. Dan Nabi-Nabi tu kita mesti kenal dia. Kenal dan tahu. Tak mesti hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kalau boleh hafal, bagus. Paling basic kalau orang bagi tahu Daud itu Nabi ke bukan? Kita kata ya, Daud itu Nabi. Okey, basic akidah hang luluh. Orang kata Sulaiman Nabi ke bukan? Ya, Nabi. Ilyas Nabi ke bukan? Ya, Ilyas salah seorang daripada Nabi Allah. Kita kenal, betul tak? Kita kata Idris dia kata tak pasti ada member jual sate ke pasal malam lepas nama Deri ke. Tu member hang. Cakap bukan Nabi. Yang tu ada masalah. Maksudnya 25 hang kena kenal. Dan dalam 25 ada 5 Nabi yang paling teruk kena belasah dengan umat dia. Apa dia? Nun, Nuh, Ibrahim, Mim, Nabi Allah Musa AS. Nun, Nabi Nuh, dan last sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Musa dan Nabi Muhammad SAW. 5 ni paling teruk. Dan dalam paling teruk ni, yang ni Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling teruk. Berbeza dengan dunia. Kalau dunia, orang duduk di bawah paling teruk sekali kena. Orang duduk di atas, dia jarang susah. Sebab makanan disediakan, kemewahan untuk dia disediakan. Dalam bab dunia, yang bawah hang teruk, yang atas dia senang. Tapi dalam bab akhirat dia terbalik gitu. Terbalik macam mana? Fir'aun, Haman, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, musuh Allah. Tapi mereka hebat, ada kekuatan. Fir'aun ada kekayaan, ada staf yang banyak, syarikat bisnes besar, rangkaian perniagaan yang luar biasa hebat dia. Tapi Nabi Musa AS itu dipandang sebagai orang yang susah. Nabi-Nabi ini diberi oleh Allah Ta'ala dengan ujian, miskin, kesusahan, kematian ibu, kematian ayah, dibelah oleh tok, dibelah oleh pakcik, dalam keadaan susah, isteri meninggal, Isra Mi'raj, semua kesusahan demi nak bina. Batu hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, bila kita ambil kerja Islam hari ni, memang mesti kita akan ada ujian dan cabaran tu mesti ada. Tuan-tuan nak hidupkan balik surau ni, satu ketika dulu dalam keadaan macam ni, satu ketika saya bagi tahu kat tuan-tuan, semua yang bertindak, badan bertindak untuk menghidupkan balik surau ni, saya harap tunggulah tuan-tuan nanti kena teruk daripada orang ramai. Bukan kena pada orang bukan Islam, bukan kena daripada orang Islam sendiri, kita akan kena macam-macam. Sebab itu adalah tertib dan perjalanan dia. Mesti dia susah nak jadi hebat. Dia macam sharpener lah, pensel. Pensel kita nak tajamkan dia, kena buat apa? Kena sharp dia. Sharp tu perik dah. Perik, keluar kulit dia. Tapi akhirnya pensel tu tajam dan boleh faedah dan boleh tulis. Semua ujian yang Allah bagi pada kita hari ini adalah sebahagian daripada ruang untuk bina kita, untuk menjadi tajamkan kita, untuk hebatkan kita di akhirat. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, surau kita ni satu ketika dahulu memanglah tuan-tuan kalau lalu kat tepi ni, kita pun tak tahu kata ada surau kat sini. Surau ni lama sangat lah surau ni. Yalah, masing-masing ada kerja, kadang-kadang ada orang main. Dulu saya dah keluar jemaah di sini, kadang-kadang ada guru takmir main. Ustaz tu pun dah berumur. Masa ustaz tu main dah 5 orang muslimat, 3 orang muslimin, 2 orang. Ustaz tu pun tak semangat. Assalamualaikum, tengok aku tengok tengok aku, dia waalaikumsalam, dia pun melikuk belah betul. Dan 5 orang nak buat apa? 5 orang main jongkok lah. Jongkok boleh atau main kad dongki. Beli kad 2 dongki 2, boleh main. Tengok dongki mana sama, ambil ke tu, isyak tu, insyaAllah lah, boleh kita berhenti. Tentu kita boleh pun. Tapi bagus atas inisiatif beberapa anak-anak Korea di sini, ahli jawatankuasa, kita cuba balik hidupkan surau kita. Tapi saya beritahu tuan-tuan, yang pertama sekali, tuan-tuan bersedia dan untuk menghadapi
ujian-ujian yang akan kena. Yang tadi kita cerita bab Nabi SAW susah nak bina Islam, padahal Nabi nak buat benda baik. Jangan berzina, kita ada keluarga, anak, isteri, menantu, cucu, benda tu bagus, tapi orang tak suka. Dia terhijab. Bila Nabi buat kerja dengan tangisan, dengan usaha, alhamdulillah Islam tersebar ke seluruh dunia. Jadi surau kita hari ni, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, bukan kita kata surau ni milik orang kawasan sini saja. Semua kita yang ada pada malam ini bertanggungjawab untuk kita membina balik rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rumah Allah ni kalau ada dekat satu-satu kawasan tu, yang pertama tuan-tuan, syaitan ni dia akan rimat bila duduk kawasan yang ada surau dan masjid. Dalil dia, Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, apabila azan dilakukan, syaitan akan lari bertempiaran hatta lahu duratun, sehingga terkentut-kentut dia akan lari. Maksudnya dia rimat dan dia tak suka duduk di tempat yang ada azan. Saya tuan-tuan bukanlah banyak saya duk pergi ceramah, tapi setakat saya duk pergi tempat flat yang tu yang ni, masjid, surau dan sebagainya, duk tanya kat AJK semua, saya boleh buat satu kesimpulan ringkas. Tempat yang ada surau dan masjid, yang surau dan masjid tu hidup, azan 5 waktu, ada orang ulang alik main masjid surau, apa akan berlaku? Gejala sosial ni dia ada tapi kurang. Ada mak ganja, mak dada, mak gam besar sangat. Jenis meja ni dia akan berkurangan. Sebab apa? Syaitan dia tak boleh duduk parking kat situ lama-lama. Dia main subuh, sehari zuhur dia serabut dah kena kemas, barang orang nak kena belah dah. Azan, sehari asar dia rimat, pindah. Satu hari 5 kali pindah, dia semua Tapi syaitan ni dia rajin. Satu sifat baik kat syaitan ni, dia rajin melingkupkan orang. Dia tak putus asa. Tuan-tuan baca A'udzubillah, dia belah. Sekali dia mana balik. Dia tak kata, alah dia ni baca A'udzubillah tak payah, kacau dia ni mah, dia belah. Dia tak buat gitu. Kita perangai syaitan banyak benda kita ikut, tapi satu benda kita tak ikut. Dia rajin melingkup orang. Rajin tu ada, kita tukar bagi jadi rajin bagus. Tapi yang tu kita tak tahu. Syaitan dia rimat. Ada yang surau dekat sini orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan akan lari. Sebab apa syaitan lari? Ada beberapa sebab. Yang pertama, muazzin bila dia azan 5 waktu, apa yang akan berlaku? Semua benda, sama ada benda tu kering atau basah, yasma' sautuhu, orang yang dengar suara azan, dia akan jadi saksi nanti esok di akhirat. Pokok akan jadi saksi, batu akan jadi saksi, manusia yang ada di keliling akan jadi saksi. Wahai Allah, aku pernah dengar suara dia ni azan. Sebab tu Nabi jamin 12 tahun hampa azan, 12 tahun hampa azan, hampa mencari ke aku akhirat, aku tolong hampa ke akhirat dengan syafaat. 12 tahun. Sebab orang yang azan, dia akan dapat pahala semua orang main semayang hari ni. Betul, orang azan ni dia pahala berapa? Muazzin. Tuan nampak dia naik gerai, muka pakcik pun nampak macam muka 80-an, muka season dah expired yang muka. Tuan-tuan jangan ingat muazzin ni dia lekeh. Muazzin atwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Orang muazzin adalah orang yang paling tinggi tengkok, maknanya VIP di akhirat esok. Sebab kita semayang kita dapat pahala seorang, dia semayang dia dapat pahala 30, 40, 50 orang semayang dia dapat pahala. Sehari isyak azan dia dapat pahala, subuh azan dia dapat pahala. Apa jadi pun muazzin tak boleh dengar lagi, dia belah. Tuan-tuan, dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia pun semayang sunat semua, dia pergi luar. Orang tak main, mau repek dia ni, dia kunci surau dia balik semayang kat rumah dia. Dah, dia mesti semayang ada seorang dia. Mai ke, hang tak mai ke, dia mesti main. Muazzin ni dia champion. Muazzin ni orang yang sangat hebat. Dia melakukan Allahumma Rabba hazihi da'watit tammah. Ya Allah, pemilik pada dakwah sempurna ini. Sempurna dakwah dia, hebat dia. Dia seorang duduk dalam masjid di satu lokasi, tapi dia boleh tarik ramai orang ke rumah Allah SWT. Maknanya bukan dia panggil, tuan-tuan. Bukan dia panggil, yang panggil siapa? Allah SWT. Dia ni perantaraan, majas je, perumpamaan. Dia bukan betul dia panggil. Allahu Akbar, hayya 'alas salam, mai semayang. Bukan dia panggil. Allah sebenarnya panggil kita.
Tapi syaitan, macam saya beritahu tuan-tuan, tempat yang ada masjid surau dihidupkan 5 waktu, memang peluang syaitan tu nak berkampung di situ tu sangat kurang. Yang kedua, bila adanya masjid surau, dia ada orang beriman. Kerana kata Nabi SAW, kalau hang tengok mana-mana orang yang masuk keluar, pi balik surau masjid, fashhadu lahu bil iman, kamu jadi saksi, kata dia itulah orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya masjid surau ni tuan-tuan, kita boleh bina orang-orang yang baik di kawasan kita. Dan orang yang main masjid dan surau, inilah lelaki. Kalau kita bahasa kita, inilah betul punya jantan, betul boleh main semayang, dialah jantan. Bukan orang lelaki yang hebat adalah geng misai bertari pusing macam tanglung, belum tentu hebat. Orang lelaki ni siapa dia? Oh, saya tiap-tiap hari kena teh tarik ustaz. Kalau tak kena teh tarik Tanjung, saya tak boleh hidup ustaz. Yang tu bukan ciri-ciri lelaki. Tu ciri-ciri orang nak kena gaji mana tak lama lagi. Hang kenapa? Oh, saya tak boleh, saya lelaki sejati kan. Saya hari-hari minum kopi tongkat ali dengan kopi janda. Tu kan tanda lelaki. Yang tu tanda hang tak hebat, sebab tu hang minum kopi. Tu nama dia. Orang yang lelaki betul ni siapa dia? Tuan-tuan tahu tak? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dalam satu masjid, satu hari masa dia jadi khalifah, dia tanya ke orang, dia kata, hampa ada apa-apa impian cerita sebenarnya kat aku? Sahabat kata ada. Kami teringin sangat kalau boleh rumah yang kita duduk ni penuh dengan emas tu semua aku nak derma fi sabilillah. Sayyidina Umar kata baru. Dia lain. Seorang lagi dia kata, kami nak kalau boleh rumah ni ada permata dan mutiara. Kawan, kami nak gunakan permata dan mutiara tu semua untuk derma infak fi sabilillah. Dan yang ketiga, orang tanya Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kamu ni buat main lah kat kami, kamu ni apa? Kamu ada impian apa? Kata Sayyidina Umar, lau kuntu mutamanniyan latamannaitu daran mamlu'an birijali ka'amthali Abi Ubaidah bin Jarrah. Kalau aku diberi impian, aku nak kalau boleh dalam rumah ni semua penuh dengan lelaki yang jiwa dia macam Abu Ubaidah bin Jarrah. Tu nama dia lelaki, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang bagi dia duduk dekat meja, jadi setiausaha, jadi bendahari di Madinah. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tak maulah jawatan ni, duduk di meja, duduk buat urusan je. Kawan-kawan saya duduk mati syahid. Saya duduk nganga tangnya. Saya tak mau semua. Saya nak pergi jihad fisabilillah. Dia nak ke depan. Orang tanya bapak dia, masa tu tak Islam, kalau hang jumpa anak hang nanti dalam peperangan Badar, apa hang buat? Dia kata, aku akan cuba elak kalau boleh tak mau jumpa anak aku. Kata ayah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah bila orang tanya dia kata, walaupun dia siapa sahaja, apabila dia menjadi musuh Allah dan Rasul, maka aku tak teragak-agak untuk pisahkan badan dengan kepala dia. Tu jiwa yang sangat besar untuk Islam. Tu nama dia lagi. Lagi kata Allah Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah cerita pasal Masjid Quba. Masjid Quba ni apa? Di dalamnya ada lelaki-lelaki yang suka bersihkan diri dia. Maknanya adanya masjid, adanya surau, kita boleh bina sampailah kita ni kita katakan apa? Ada orang boleh masuk dalam masjid surau, sehingga orang-orang ni dia bina karakter dan peribadi dia menjadi orang yang mukmin, yang rijal, yang lelaki yang sejati untuk dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita dapat pelajaran apa tu? Ada bekas apa? Ada bekas tak? Tak apa, kita bersejahtera. Sekali tuan-tuan saya nak agak surau kita ni, kita baru nak naik, jadi kita AJK tak abang pun. Saya sendiri dah tuan-tuan, saya nak abang. Saya ingat nak melancarkan satu dana untuk surau ni. Bila kita nak lancar, saat lagi lepas sembahyang Isyak, Assalamualaikum, ahli jawatan kuasa akan ambil satu sejadah, keserban ke dia bawa kat belakang. Dia bertandan buat kotak semua tak dan malam ni. Jadi tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan masa balik, tuan-tuan
tuan-tuan lemparlah. Ingat lempar buah dalam tu. Banyak anak-anak buah, tuan-tuan bubuh. Sebab saya nampak ada banyak benda yang nak kena buat. Contoh kapek kita. Okay, kita tengok last kali tukar zaman Sultan Muzaffar di Raja Shah 1962 dulu. Yang ni tuan-tuan tengok, orang tak pakai dah ni. Partition ni kan, ni zaman Parameswara. Tak semua. Yang ni siapa nak tukar? Semua nak buat atas kepala AJK. Penat dah mereka tuan-tuan. Kita sorang sikit. Yang ni kita nak buat apa tau? Kalau boleh nak buat naik atas, bagi dia bergantung kat atas tu. Jadi kita buat tirai. Bawah tu dia rancak sikit. Kipas ni kita nak ubah sikit. Tuan-tuan tengok, tadi saya tengok ayam meleleh ekor siang kat bawah. Tuan tengok. Siapa nak yang sejuk boleh minum dalam baldi tu. Nanya orang tuan-tuan. Ekor ni nak repair tak? Nak repair. Nak cari tang mana ustaz? Tak know. Kita nak cari. Saya pesan dah. Dekat ni rakam pertama ni Uwais Corporation, dia akan hubung dalam YouTube. Yang kedua Syakir, kita ada Media Dakwah. Dan ketiga kita ada Abu Khadijah. Tiga orang ni nanti saya bagi tahu kat tuan-tuan, tolong ambil akaun surau ni, nanti dia akan buka kat bawah. Nanti dia bila upload dalam YouTube, siapa nak sumbang dekat surau ni dia akan jalan betul tu. Akaun surau ada kan? Betul lah. Lepas ada akaun surau semua, nanti dia bagi kat perakam ni, dia akan buka. Jadi tuan-tuan dah terlepas dah tak tahu nak buat macam mana. Allah ustaz tak abang saya tak bawa duit dan semua dan aku tahu cerita drama semua. Tak kira nak kedai tom yum saya tu ada duit pula. Tu semua drama lama. Tahu kan Samarinda. Tak apalah. Nanti kita tengok YouTube, tuan-tuan boleh derma juga. Contoh lagi apa? Kita nak buat tirai tang ni. Tengok. Tirai tak ada kan? Biasa kalau tuan-tuan kalau kena panas sangat, kawasan-kawasan yang kena panas tu dia akan jadi rosak. Belakang tu nak buat bagi cantik. Rumah kita cantik lah tuan-tuan. Tirai tu macam yang bubuh tepi situ semua. Kita tengok rumah Allah Ta'ala. Ya Allah, ada banyak kena buat. Ni mikrofon dia pada buat dah. Alhamdulillah. Kita dah sikit-sikit lah. Kita nak bantu main sikit. Jadi kita buat sama-sama saja. Kita lancarkan dana. Kita tak tahu mungkin derma kita lah malam ni yang paling last sekali. Lepas tu kita tak hidup dah kat dunia ni. Kita tak tahu. Mungkin disebabkan derma kita malam ni Allah pelihara kita daripada musibah. Mungkin dalam qada dan qadar takdir Allah Ta'ala kita meninggal malam ni, tapi Allah panjangkan usia kita lagi 15 tahun setengah, 6 bulan lagi tambah. Boleh jadi tak? Boleh. Mungkin Allah murahkan rezeki kita. Mungkin kita ni dapat projek ke apa-apa sebabkan derma kita buat. Mungkin Allah murahkan rezeki kita menikah satu lagi. Boleh contoh. Janganlah paling tirai orang perempuan semua tu nampak macam tirai dah gegar. Contoh. Jadi banyak benda kita nak buat. Kita sama-sama kita katakan apa, bina surau kita ni untuk jadi salah satu daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasi ke apa tu belakang tu bihun ke baiklah sakina kita ada lepas isyak lagi. Lagi lepas isyak lagi lepas hilang fokus. Dia kalau ke depan ni saya beritahu tuan-tuan, tak apa kita adik-adik tuan-tuan yang terasa hati saya juga. Bila kita buat program ke apa-apa, kalau kita nak edarkan sesuatu, kita tunggu selepas majlis. Bagus. Bukan apa, kadang-kadang kaedah fiqh sebut al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk, sedang fokus dengan satu benda, kita jangan sibukkan dia dengan satu. Contoh tuan-tuan, kita tengah dekat ceramah, ada satu brother dia main dulu kat peti tu. Assalamualaikum. Semua sihat ustaz apa-apa. Semua tengok dia. Jadi kita ceramah tak mana tadi. Tuan-tuan jangan hilangkan fokus orang. Sebab tu makruh bagi salam masa kita tengah makan. Itu tengah makan, aduh tepuk belakang. Keluar boleh. Nanti namanya otak sel. Tak payah bagi salam. Orang makan tak payah bagi salam. Orang duduk di tandas tak payah bagi salam. Dia tu duduk dalam tandas, dia pun dia tak boleh. Duduk tandas buat apa tu? Duduk tandas buat apa takkan makan nasi Arab. Bawa keluar lah nasi Arab yang nak makannya. Tu standard lah tu tak payah tanya dalam tu buat apa semua. Memang makruh cakap kan. Jadi kita jangan sibukkan dia. Kalau kita ada minuman nak edat, siapa-siapa yang terlalu dahaga, mungkin dia boleh ambil ayam seseorang dia yang dia boleh pengedaran tu bagus. Cuma dia boleh hilangkan sedikit konsentrasi orang untuk nak dengar ceramah tu. Bila dapat ayam tu, dia pun macam nak habis lah kot ceramah ni. Dia jadi macam tu pula. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon sangat tuan-tuan yang ada kat kita ni. Yang nombor dua, saya nak mohon pada kita, semua kita yang duduk di qaryah ni, kawasan ni, tuan-tuan janganlah hempap surau ni atas kepala AJK saja. Hampa nak buat, hamba buat.
Amalan yang sebut nama aku. Yang cakap tu. Semua kita kalau boleh bekerjasama. Macam selalu saya abang, contohlah tirai ni mungkin dah lama. Kita muslimat, kita buat contoh hari Ahad kita main masuk dalam buka ni, kita pergi basuh rumah kita. Mungkin sejadah-sejadah kita mungkin dah lama dah kita tak guna. Ambil seorang ambil dua, seorang ambil dua, seorang ambil tiga. Bukan nak cuci kat sungai, kat laut, kat sungai batu dah. Mesin-mesin rumah kita boom atau daya sikit, 2 camca gitu, relax tu macam tu, cukup 45 minit, ambil sidai gitu, esok pun main. Jadi orang semayang, Allahnya bau harimau kuat, bau boom apa-apa. Jadi orang semayang pun rasa seronok dan segar betul. Mungkin ada kain-kain semayang. Biasa kain semayang ni orang perempuan ni pakai basah-basah, dia pun tinggal, dia belah. Ni orang tinggal singgah semayang. Kita buat apa? Kita tengok belik-belik, tengok ada kain semayang. Okey, semayang lama dah. Ambil tengok. Oh, bukan kuning, dia main apa colour pun tak tahu lah. Hitam lah. Bukan tek lalat, tek beruang pun ada. Angkat balik kalian. Nampak macam teruk sangat. Oh, bila Taufik orang cari lain. Sponsor banyak ada bos kain sejadah, kain semayang. Jadi orang singgah semayang musafir ke apa-apa. Jadi orang duk ingat semayang Zuhur kat mana ni? Semayang Zuhur Masjid Sungai Tiram. Kalau Masjid Sungai Tiram kena guna pula macam tu. Lagi nak pusing kena balik ke situ pula. Kat mana nak semayang Zuhur ni? Surau ni tak ada dalam radar. Tapi kalau kita dah buat elok, contoh semua dia lalu dengan azan, dia pernah singgah, dia akan kata apa? Ya Allah, seronoknya singgah surau ni. Dia senang. Surau tepi jalan, kami pun berhenti, tanda buat elok, semua betul je. Jadi orang boleh singgah. Surau ni dia akan masuk dan radar otak orang. Supaya apa? Memudahkan orang. Kita derma, kita infak ni, tirai ke yang ni kita buat, selama mana orang guna, selama tu kita akan dapat pahala. Semua benda kalau boleh lah, kita elokkan dia. Macam tanah apa sama juga. Mungkin AJK tak tengok lagi tanah kau atau dah buat dalam perancangan, kita tolong bantu. Tentu ada duit yang macam duit syubhah ke, duit bank komisioner dulu masuk ke, insurans komisioner ke, duit tu tak tahu nak buat apa, ada 300 400 duit saya lama dah ustaz. Dulu saya masuk apa yang ni tak betul, duit ni saya risau sangat nak guna ni. Saya rasa duit ni duit syubhah. Mai bagi kat AJK, ni duit syubhah, dia boleh repair tanah bagi elok. Saya kadang-kadang tanah masjid dan surau tu berlubang. Sebab dia pun suka isap rokok. Laki lah ni. Angkut juga geng-geng lelaki ni. Dia isap rokok, aku tu berak, tu dia dah habis rokok, dia cucu kat pintu. Pintu plastik. Memanglah rosak. Lama-lama berlubang. Lubang usi je berlubang. Dan lubang dia ni pula berusaha untuk bagi lubang besar lagi. Tak tahu apa masalah. Lepas tu dia tunggu tisu. Dia ni bawa kertas. Lepas tu dia tu pula lebih tanda dia tu wisya pula. Allah, boleh wisya pula. Tanda kita kata aku tu. Jadi tukar lah. Bawa selak dia, bawa. Mereka kreatif kadang-kadang selak tak ada. Bawa apa, pengikat Milo ais dia tiba sama tu. Milo ais mana kuat sekali dia tu terajang tak melompat kalau tu. Kawan tu pula duk basuh. Tangan dua-dua nak guna. Tadi nak tahan macam mana? Tak boleh. Jackie Chan pun menyerapnya macam tu. Mesti nampak punya. Jadi susah lah. Susah. Jadi kita tengok mana yang kita boleh bantu. Dan kita ingat yang ni semua sebahagian daripada kita bina. Saya nak bak dekat tuan-tuan, ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang buat rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada hang buat, sama ada hang elokkan, sama ada usaha sesuatu untuk buat rumah Allah, walaupun kecil, sebahagian sumbangan kita tu hanya boleh bina satu kawasan yang lokasi yang kecil je. Allah janji apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina satu syurga untuk dia nanti di akhirat. Kita setiap waktu kita tak semayang di sini, tapi selagi mana surau dibuka, selagi mana azan dilaungkan, selagi itulah pahala kita berterusan. Kita ni tuan-tuan bukanlah jenis kaki tahajud ke, kaki qiyamul lail ke, banyak benda kita tak buat. Tapi dengan adanya usaha kita yang sedikit, dengan infak fi sabilillah untuk surau kita ni, nanti tuan-tuan tengok kita meninggal dunia dah, ada pahala susun kuliah, ada pahala azan, ada pahala yang ni, pahala yang tu. Dia kata, wahai Allah, yang ni semua aku tak pernah buat, aku tak tahu apa pun. Ingat tak dulu hang pernah bagi derma kat surau-surau ni? Betul ya dah. Derma Tuhan orang guna buat ni, guna buat tu. Dan selama mana duit tu ada, kita akan dapat faedah yang besar. Kita tak tahu. Hari ni tuan-tuan tengok muslimat duduk macam mana.
reban ayam daripada duduk kecil gitu. Nanti insya-Allah saya doa pada Allah, yang ni kita buang, kita besarkan, buat di belakang tu semua tempat perempuan bagi besar sikit. Mungkin kita boleh buat besar 2 tingkat di atas, buat pejabat gitu, bumbung-bumbung semua buat naik atas sikit. Saya punya niat di hati kita, insya-Allah orang akan main. Walaupun orang tak duduk di kawasan sini tak banyak sangat, tapi orang akan main infak. Sebab orang suka kalau duit orang tu digunakan. Kalau duit kita simpan je, orang main derma tengok macam tu juga, derma macam tu juga, orang tak akan buat. Maka kita sama-sama sahabat. Siapa tuan-tuan di kalangan kita boleh jadi imam? Mari kita jadi imam. Siapa boleh jadi Bilal? Mari kita jadi Bilal. Saya tak pandai Bilal lagi dia azan dia merepek, ya Allahu Akbar. Lagi zuhur pun salatu khairun minan naum. Saya banyak kali dah kena orang maki saya. Kita faham dengan jadi imam. Imam tak pandai. Imam saya tak pandai. Saya banyak kali maghrib sebenarnya 18 rakaat, orang tak mau ikut lah. Tuan tak boleh jadi ya. Kalau teruk sangat 18. Kalau dekat 4 boleh gagah lagi, 18 tak boleh jadi ya. Lepas tu hang jadi Bilal. Bilal saya tak pandai. Okey, hang boleh buat apa? Saya boleh sapu-sapu, bersih-bersih macam tu boleh. Okey, tak apa, tak ada masalah. Temai awal sikit, zuhur mai awal sikit, maghrib mai awal sikit, isyak. Tak apa, tak payah tunggu Tok Bilal. Kita buka pintu, buka aircon apa semua, buka sapu-sapu, bos jaga bagi elok-elok. Kita khidmat pada rumah Allah Ta'ala. Mana kita boleh, kita turun padang. Tak mesti kita ni. Kita kata, ni abang punya surau, saya abang, AJK jangan sombong, jangan belakang, jangan buat kepak ni kami punya surau. Siapa yang main dekat abang, AJK tarak amplop. Jangan buat begitu. Sebab apa? Tanpa jemaah, AJK tak ada apa. Jemaah bersama Allah, jangan belakang. Ni surau kami, tempat kami, apa AJK? Jangan. AJK tak ada, siapa tak buat kerja. Takat amai ada sapu je, apa kerja tak ada. Jadi sama-sama. Semua kita, saya beritahu tuan-tuan, orang yang penting dalam, semua kita orang yang penting dalam surau ni. Sama macam jam. Kita tengok ada jam bulat tak kepala tuan ni kan. Jam biasa jenama QNQ, jenama quartz, jenama apa-apa lah, tuan-tuan tahu. Permukaan jam ni dia ada tulis kat depan tu nama jam. Dia ada jarum panjang, dia ada jarum pendek, dia ada jarum saat dan 1 sampai 12. Itu apa yang kita tahu sebagai jam. Orang kenal jenama jam, orang tahu jarum panjang yang mana, orang kenal jarum pendek yang mana, orang kenal jarum apa saat, dan orang kenal 1 sampai 12. Tapi banyak benda lagi orang tak tahu di jam tu ada apa. Tuan-tuan pernah tahu tak? Saya beritahu. Ambil jam dan saya nak tanya, jam ni pakai bateri apa? Everready ke? Bateri kedai RM2 ke? Bateri apa yang menyebabkan jam ni jalan? Kebanyakan dan hampir semua orang kata tak tahu lah jam bateri apa, bila kalau tukar saya pun tak tahu. Tuan-tuan kenal tak? Part-part di belakang enjin jam tu ada jam kecil, ada dia punya skru-skru kecil, tuan-tuan kenal? Tak kenal, saya tahu depannya. Tuan-tuan saya beritahu, depan ni AJK. Siapa dia? Pengerusi jarum panjang, jarum pendek timbalan pengerusi, SU jarum saat. Ni semua 12 orang AJK. Tetapi bukan mereka ni yang menggerakkan masjid saja, surau. Kita ada orang di balik ni yang dia tak termasuk pun dalam rancangan ni. Siapa dia? Orang yang selalu sapu-sapu, orang yang selalu derma, orang yang selalu bagi duit. Mereka ni hero yang tak dinidam, unsung hero. Tapi mereka ada kat belakang ni yang menggerakkan jam. Mereka ni kena ada. Tapi jangan lupa jasa orang yang ada kat belakang. Jadi semua tuan-tuan ni kena bekerjasama untuk kita bina nak bagi jam tu bergerak. Orang tak tahu siapa yang gerakkan jam, tapi orang tahu siapa yang uruskan jam tu bahagian hadapan. Muka semua orang ada kat depan, tapi saya selalu derma, Ustaz. Nama saya tak ada dalam AJK. Nama hang tak ada dalam AJK dunia, tapi hang ada kat AJK syurga esok di akhirat nanti. Sebab hang rajin derma, infak fisabilillah. Biar jasa kita orang tak ingat. Saya nak buat apa? Semua kena kerjasama untuk masjid dan surau. Jangan main semayang untuk semayang jemaah ya. Jangan niat semayang jemaah. Jangan main surau untuk nak semayang jemaah. Habis main untuk apa, Ustaz? Curi tabung masjid. Bukan. Main untuk imarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu niat kita yang betul. Kalau kita main untuk main semayang jemaah, tuan semayang tu tenggelam.
Tapi bila kita main nak imarahkan rumah Allah, kita pergi ambil wudu, ada ketat, ada cekelat, kita akan ambil dua benda tu, kita buang. Orang tak payah habaq kita, sebab kita tahu ini surau aku, ni rumah Allah Ta'ala, ni aku rasa macam aku punya. Kita pergi tandas, tengok ada apa, pasiak. Kita nak pergi tandas, dah habis, kita akan apa, bubur ayam semua elok, bagi bersih semua elok. Sebab kita rasa surau ni surau kita. Semua ayat kasar di sini, tuan-tuan yang singgah dan sebagainya, kita nak jadikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai penambah pahala kita di akhirat esok ni. Jadi ingat, orang-orang yang usaha untuk bina ni, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala juga akan dapat syafaat Nabi SAW nanti di akhirat. Nabi kenal kita. Di kalangan ramai orang yang menyedihkan Nabi, umat Nabi SAW, kalau Nabi mai sekarang ni, Nabi tengok dia ni menyedihkan Nabi, tengok akhlak dia menyedihkan Nabi, tengok ni menyedihkan Nabi. Biarlah kita menjadi umat yang menggembirakan Nabi SAW. Walaupun tak banyak kita buat, tapi ada usaha yang kita buat. Inilah tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Kalau kita bina kita sini, akidah kita betul semua, alhamdulillah, tuan-tuan tengok banyak faedah. Takkan jadi benda-benda merepek macam tu. Tuan-tuan tengok apa jadi kat dia tu, apa dia? Zul Farhan tu, almarhum Zul Farhan yang meninggal. Punca meninggal apa? Punca meninggal dapat info daripada salah seorang daripada bapa budak-budak yang kena tu, kata dia boleh nampak, katanya dia boleh nampak, dia boleh rasa yang ambil tu sekian-sekian orang, yang ambil tu dia mention nama dia ni, hampir cari kat dia ni. Orang-orang yang suka buat spekulasi yang pelik-pelik, benda yang kita tak boleh percaya dengan benda-benda tu. Dan pengamal perubatan ni tuan-tuan, dia tak akan habaq nama orang, dia tu tak betul dengan pengamal perubatan tu, ranjau. Dia tak akan habaq orang. Orang main orang rumah dia, orang main berubat. Oh, yang ni betul, ada orang buat apa, kita pun buat. Dia tu tanya, siapa buat? Dia tak beritahu saya, siapa yang buat? Orang ngajak betul dia buat kami. Ustaz tu yang betul dia akan bagi tahu. Hang nak isteri hang sihat ke? Hang nak aku bagi tahu nama siapa yang buat kan? Hang buat pilihan kat aku. Dia tak apalah, saya tak mau tahu siapa. Yang isteri saya sihat dia. Hang balik, bagi isteri yang sihat, anduk di rumah, hang baca 3 kul, hang baca bismillahirrahmanirrahim, hang jaga amalan hang, Allah pelihara hang. Hang jangan tunjuk sangat hang punya seronok dekat social media, anak-anak hang pergi seronok sini semua jangan duk buruk. Banyak mata-mata yang dengki dengan keseronokan, dengan kekayaan apa, hang jangan buat. Tu pengamal perubatan yang betul. Tapi kalau tuan-tuan pergi pengamal perubatan tu awal-awal tak ada apa lagi, ni bukan orang lain. Ni yang selalu duk main rumah ni, nampak macam baju ni selalu suruh pakai kereta color merah. Isteri dia cubit, kata ni mak lang ni, mak lang nak ambil ni kereta merah ni. Dia main elok-elok mak lang tu, tak ada apa, pergi gaduh dengan mak lang tu, pergi gaduh dengan Cinema, pergi gaduh dengan Perima, pergi gaduh dengan semua orang. Sebab percaya dekat cakap-cakap bomoh apa ni. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man atakahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa pergi jumpa bomoh, maknanya kahin, orang yang tahu, orang yang apa yang dah berlalu. Dia tahu barang hang hilang kat mana, rantai hang hilang kat mana, yang ni jadi apa, semua dia boleh flashback dekat hang seketui-seketui. Nama dia kahin. Ada satu lagi dalam Islam nama dia arraf. Arraf ni dia boleh tahu future. Dia boleh tahu yang ni nak jadi apa, hujan nak turun bila, semua dia boleh jangka dekat hang dengan elok. Tu nama dia arraf. Nabi kata siapa pergi dekat dua orang ni dan percaya apa dia cakap, maka seolah-olah dia telah kufur dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hang tahu ada Tuhan, yang ada orang lain yang boleh power, boleh selesaikan masalah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah berkuasa mutlak. Tapi tanya dia, hujan boleh tak anak saya nak nikah tahun depan bulan 2, boleh tak bomo tolong tengok saat saya hujan ke tak masa tu? Nanti kalau hujan nak suruh tahan. Bomo tu tengok yang ni macam nak hujan juga ni. Tapi kalau lepas lebih sikit dia boleh lah bagi tak apa hujan. Oleh tu pun tak apa, saya tambah lagi 5 hotel bagi tak hujan. Nanti kenui kawanan saya tak hujan. Dia bengong. Dia tu nak tahu bila hujan. Jabatan meteorologi pun boleh ramal ya.
diramalkan hujan esok. Dia tak kata confirm hujan, agak-agaknya hujan lah. Kalau hujan pun tuan-tuan tak boleh marah dia. Kalau tak hujan, tuan-tuan tak boleh start kereta pergi seri pentas, cekok pada dia. Hang kata hujan, buat tak hujan? Hang tahu buat tak hujan? Ni tak mana aku tahu, aku ramal agak-agak kan. Manusia macam tu lah, kita tak tahu benda tu. Hang boleh percaya kat dia. Dulu lepas apa? Kiamat 2012, Armageddon. Tahu tersapa abang tu 2012. Orang asli Brazil pakai sepeda kulit abang. Ya ilaha illallah. Sepeda kulit hang boleh percaya. Nabi abang tak tahu kiamat tak percaya. Tu akidah kita macam tu. Dulu lah kat Long tu alhamdulillah dah taubat lah. Nabi Isa nak main, Nabi Isa di miss call dia, Nabi Isa dipanggil dia, panggil makan minum kopi dengan dia. Nama dia ada dalam Taurat. Paling canggih sekali. Tu pun berlama orang percaya. Punca dia tak mengaji. Nak mengaji di mana? Di masjid dan surau ni. InsyaAllah saya doa pada tuan-tuan, insyaAllah semua kita hari ni saya doakan ahli jatuh kuasa diberi kekuatan untuk bina balik surau kita. Tuan-tuan yang ada ni sama-sama lepas sembahyang isyak ni kita buat sumbangan. Terus masuk juga, kalau muslimat segan nak lalu tahun ni, boleh buh satu sejadah kat muslimat. Nanti bagi sejadah tu dekat muslimin, dia berkumpul semua duit itu sekali lah untuk derma kita. Akhir sekali tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan untuk ahli jawatan kuasa dan semua kita, supaya jangan tinggal daripada membaca ayat 129 daripada surah At-Taubah. Ayat 129 daripada surah At-Taubah, ayat last sekali daripada surah At-Taubah. Kemudian dia masuk surah Yunus dah. Ayat tu adalah fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali baca? 7 kali baca lepas subuh dan lepas asar. Baca ayat surah At-Taubah 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Untuk apa? Imam Nawawi letakkan ayat Quran itu dan hadis Nabi itu letak dalam bab untuk bacaan-bacaan yang boleh menghilangkan kesedihan, bacaan yang boleh menghilangkan ketat dada kita, jadi macam stres, jadi macam serabut, jadi macam aplah, jadi macam tak otak tak settle, jadi macam serabut sangat ni, maka kesedih, maka itu bacaan dia. Sebab apa saya beritahu kat mula-mula AJK? Sebab banyak lagi siri-siri ujian yang akan kena dekat kita. Jangan kita fed up dan jangan kita rasa lemah nak menguruskan surau rumah Allah SWT, kerana banyak kebaikan yang Allah SWT akan beri pada kita. Saya nak akhiri ceramah dengan satu cerita, kemudian kita akhiri. Tuan-tuan, ada seorang sahabat saya, ustaz juga di Johor. Dia sedang tazkirah Jumaat, tapi ini sebelum Covid lah. Tazkirah Jumaat sebelum Jumaat, mungkin Jumaat sampai 1:30, pukul 12.45 dia start tazkirah. Masjid tu besar dan di luar tu ada tandas, di luar tu ada tempat wuduk semualah. Jadi orang main kerja waktu tu kan, waktu dengan kemeja semayang semua, dia buat tie dalam ni, kawan tu pergi tandas semua siap-siap, ambil wuduk, dia main. Di luar masjid ada satu tabung derma. Dia pun ambil duit dia, masuk dalam tabung tu. Kemudian dia masuk. Masa dia masuk, dia berdiri dekat pintu masuk masjid tu, betul-betul dengan ustaz tu ceramah tu. Dia tengok ustaz tu, betul dia letak tangan dekat pintu utama tu. Letak tu. Dalam letak macam tu, dia jatuh. Jadi ustaz ni tengah ceramah. Ustaz tu kata, tuan-tuan tolong tengok sekali apa tu. Dia pergi bangun lah apa semua, ambil air pocik-pocik muka dia apa semua. Dia macam terlenung macam jadi macam hitam macam tu, kat hitam lah, macam pening jatuh. Dia dah buka mata tu, okey kau, boleh. Kau pun tengok dalam 5, 6, 7 minit kau pun okey sikit lah. Dia kata, ustaz kira boleh lah. Dah okey lah kan? Dia kata okey ustaz, pening macam tu je. Okey, dia pun pergi. Lepas tu sambung lah, tazkirah pun nak habis lah, ujung-ujung lah. Lepas tu kawan tu semayang. Tengah dia semayang rakaat pertama, tazkirah jadi. Rakaat kedua, dia semayang tu, jadi apa tu, tengah dia semayang tu, dia sembang muka dia jatuh, dia tu kali kedua. Bila berhenti tazkirah tu semua pergi tengok dia balik, rupanya dia meninggal dunia. Kita tengok lah, dia meninggal dalam masjid, meninggal hari Jumaat, meninggal dalam keadaan berwuduk, meninggal dalam keadaan
dia dah pergi dah, siap dah tanah. Masa dia macam dia tahu dah, bersih badan semua siap dah. Meninggal selepas derma infak fisabilillah di luar tadi tu. Tolak semua tu, kita tolak tepi. Satu kita bagi dia, meninggal tengah sembahyang. Yang tu champion dah hebat. Bila orang tanya, Ricky siapa dia ni, orang yang hebat sangat ni, meninggal ni. Rupanya dia bagi tahu, dia adalah pengatur kuliah untuk satu surau dekat taman rumah dia. Dia ni balik kerja tak balik lagi, singgah surau, buka aircon semua siap-siap, telefon ustaz, malam ni ceramah ustaz mai ke, ada masalah ke? Dia kata okey insya-Allah saya mai. Okey ustaz kami tunggu. Dia balik rumah, mandi semua kelang kabut, makan siap-siap, mai sebelum azan maghrib dia mai dah. Tengok mikrofon semua apa semua, keperluan ustaz, ayat ceramah semua dia buat. Inilah rutin dia setiap hari. Dia tak pandai ceramah, dia tak boleh ceramah, tapi dia tolong orang ramai, dia khidmat pada tutup guru yang lain dan sebagainya. Allah bagi husnul khatimah pada dia. Jadi saya doalah tuan-tuan semua ni hari ni, insya-Allah kita yang terlibat untuk memudahkan jemaah, memudahkan masjid, surau, termasuk dengan apa, geng-geng rakaman kita yang banyak, memudahkan orang boleh tengok melalui YouTube dan sebagainya. Semua kita yang hadir pada malam ni, yang berusaha, yang banyak, yang sponsor makanan, minuman, air, dan tuan-tuan yang akan derma lagi, saya doa insya-Allah semua dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sahaja insya-Allah pada malam ni. Nanti kita ada siri-siri akan datang, insya-Allah saya bincang dengan ahli kuasa. Mungkin kita jadikan ceramah ni sebulan sekali ke, ada ustaz-ustaz lain pula timan. Bagi jangan kita putih. Dan yang kita buat tu bagi ada lama-lama tu kita buat program-program sesuatu di sini, meriahkan surau kita balik insya-Allah. Itu saja yang baik pada Allah. Terima kasih semua tuan-tuan atas jemputan pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan dan sebagainya. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.